Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak budiman 6? Ustaz harap kamu semua sihat dan sentiasa kuat dan rajin duduk di rumah. Baiklah, hari ini kita akan teruskan mata pelajaran Pendidikan Islam PPKI Masalah Pembelajaran tahun 4. Tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini adalah bersuci daripada hadas besar. Bersuci daripada hadas besar. Standard kandungan pada hari ini ialah 4.2. Bersuci daripada hadas besar. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 4.2.2. Menyenaraikan cara bersuci daripada hadas besar. Cara bersuci daripada hadas besar ada 2. Pertama, mandi wajib. Kedua, bertayamum. Cara mandi wajib. Cara pertama mandi wajib ialah niat. Cara pertama mandi wajib ialah niat. Jom sama-sama kita baca niat mandi wajib. Sedia? Nawaitu raf'al hadatsil akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Kita ulang lagi sekali. Nawaitu raf'al hadatsil akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Cara mandi wajib kedua. Cara kedua mandi wajib ialah membasuh dan meratakan seluruh badan, termasuk kulit dan rambut dengan air mutlak. Baiklah, cara kedua mandi wajib, kita mesti membasuh dan meratakan seluruh badan kita, termasuk kulit dan rambut. Pastikan kulit dan rambut kena air mutlak. Apa dia air mutlak? Air yang suci lagi menyucikan. Maknanya air itu bersih. Air yang suci. Kita pernah belajar dulu, air suci semua, air mutlak semua ada 7. Air yang suci lagi menyucikan. Contohnya, air dalam gambar ni dia guna air paip. Bersih. Air bersih, air suci. Kalau tak ada air paip, kita boleh mandi air sungai, air laut, air mata air. Ada 7 air, semua air mutlak. Kita kena meratakan air itu ke seluruh badan. Maknanya badan kita tu, kulit-kulit kita tu semua mesti kena air untuk kita mandi wajib. Kalau kita tengok contoh gambar yang Ustaz beri ni, mula-mula dia dahulukan daripada kepala. Ratakan di kepala dulu. Pastikan kulit kepala kena air, rambut pun kena air, telinga, muka, semua tempat yang ada kulit semua mesti kena air. Selepas itu dia turun ke anggota sebelah kanan. Tangan kanan, bahu kanan, sebelah
kanan. Seterusnya dia pergi kepada anggota sebelah kiri. Tangan kiri, bahu kiri, yang anggota-anggota sebelah kiri. Selepas itu dia meratakan air di kaki. Di celah-celah jari itu kita kena guna jari tangan untuk kita ratakan air di celah-celah jari kaki. Pastikan kulit kita semuanya terkena air. Sekiranya kita mandi wajib. Mandi wajib. Kalau kita tak mandi wajib, kita solat pun tak sah. Kenapa kita mandi wajib? Sebab kita telah berhadas besar. Apa itu hadas besar? Kita dah belajar dah dulu. Contohnya kalau lelaki keluar air mani. Kalau perempuan keluar darah haid. Itu contoh hadas besar. Kalau lelaki keluar air mani ketika tidur, bila bangun tidur tu mandi wajib. Kalau perempuan keluar darah haid setiap bulan, habis je darah tu, contoh dalam masa 5 hari darah sudah kering, mesti mandi wajib dan boleh bersolat. Sekiranya masih darah haid masih keluar, dilarang sama sekali bersolat. Itu contoh kenapa kita berhadas besar, yang kita belajar dulu. Okey, hari ini kita belajar cara-cara nak mandi wajib. Cara pertama kita niat. Cara kedua kita mesti basuh dan ratakan air ke seluruh badan kita. Makna katanya kulit-kulit kita ni semua mesti kena air mutlak. Air yang bersih, air yang suci lagi menyucikan. Pastikan kena air. Kalau macam dalam gambar ni, dia mandi menggunakan baju dan seluar. Pastikan kulit-kulit yang ada di bawah baju dan seluar ni, lagi-lagi getah dekat seluar dekat pinggang tu, pastikan kulit-kulit semua kena air. Ratakan air ke seluruh badan. Kan dia cakap membasuh dan meratakan ke seluruh badan, termasuk kulit dan rambut dengan air mutlak. Maknanya ratakan air ke seluruh badan. Bila kamu ratakan air ke seluruh badan, baru sah kamu punya mandi wajib. Kalau kamu mandi biasa je, kamu tak gosok, tak ratakan air, tak basuh betul-betul, itu bukan mandi wajib, tak sah lah kamu. Kalau kamu salah mandi wajib, mudah je mandi wajib ni. Ratakan air ke seluruh badan. Kalau buka air pancut tu lagi mudah. Kita ratakan betul-betul air ke seluruh badan. Lagi-lagi dekat bahagian jari kaki ni. Jari kaki ni kita selalu rapat je. Kita mesti ratakan dengan tangan kiri kita. Tangan kiri, jari kiri mesti masuk celah-celah jari kaki ni untuk kita ratakan air. Kalau orang kurus, mudah untuk kita nak ratakan air dekat celah-celah jari kaki. Kalau orang yang berbadan besar, kita perlu ratakan air menggunakan jari tangan kiri. Okey, ingat mandi wajib ada dua cara. Pertama niat, kedua meratakan air ke seluruh badan. Bagaimana pula kalau cara pertama tadi menggunakan air, betul? Sekiranya air tak ada air pun cukup untuk kita minum. Maknanya kalau kita guna air tu, kita tak ada pula minuman, dah memudaratkan diri sendiri. Tak boleh. Sekiranya air tak ada, kita boleh bertayamum. Kita boleh bertayamum. Apa itu bertayamum? Meratakan debu tanah pada anggota-anggota
tertentu. Apa dia anggota tertentu bila tayamum? Muka dan tangan. Okey, cara-cara bertayamum semua ada 8. Yang pertama, kita tengok yang pertama, niat. Niat. Macam mana niat dia? Nawaitut tayammuma lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum kerana Allah Ta'ala. Ingat niat dia. Nawaitut tayammuma lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum kerana Allah Ta'ala. Itu yang pertama, niat. Niat di dalam hati. Kalau lafaz adalah nawaitut tayammuma lillahi ta'ala, ini adalah lafaz kita sebut. Niat sebenar dalam hati. Sahaja aku bertayamum kerana Allah Ta'ala ni dalam hati. Maknanya kita tahu apa yang kita buat, Allah dengar apa yang hati kita bisikkan. Yang kedua, tekap debu. Tekap debu kamu tu. Debu. Debu apa? Debu tanah lah. Tanah kamu tapis untuk dapatkan debu. Okey, setelah kamu tekap debu tu, yang ketiga kamu tipiskan debu. Maknanya kamu tepuk jari kamu tu. Jangan tapak tangan bertemu tapak tangan. Tengok dia tepuk tepi je. Supaya debu tu jatuh. Supaya kita nak sapu kat muka, tak adalah penuh muka kita dengan debu tanah. Tipiskan debu, nipiskan debu tu. Jangan tepuk tangan. Tepuk tangan jangan bunyi macam ni. Itu tak boleh. Kamu nipiskan dia daripada tepi ni. Ketuk pelan-pelan biar debu tu nipis. Lepas tu yang keempat, kamu sapu ke muka. Bukan depan je, sampai tepi. Macam kita ambil uduk, keseluruhan muka kita. Sampai tepi-tepi telinga ni, bawah-bawah dagu. Okey, kita sapu kita punya muka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pakai debu juga. Bukan debu ni. Debu pertama tadi untuk muka. Kita kena sediakan 2 debu. Maknanya debu pertama untuk muka, debu kedua untuk tangan. Tidak boleh guna debu yang sama. Tidak boleh guna debu yang sama. Sekiranya kamu nak tayamum, kamu kena sediakan 2 jenis debu. 2 debu. Bukan 2 jenis debu. Tak ada jenis-jenis debu. Maknanya kamu kena sediakan 2 debu. Debu pertama untuk muka, debu kedua untuk tangan. Okey, sama juga caranya. Tekap debu, lepas tu tepuk bagi nipis. Jangan tepuk tapak tangan bertemu tapak tangan, tak boleh. Tengok dia tepuk daripada tepi ni. Dia rapatkan, dia tepuk supaya debu tu nipis. Okey, sapu tangan kanan dan kiri hingga siku. Okey, mula-mula sapu tangan kanan dulu, lalu bawah. Lepas tu naik ke atas. Jangan bersentuh tapak tangan. Tapak tangan dan tapak tangan tidak boleh bersentuh. Kamu mula daripada bawah, pusing sampai sini, kamu pergi balik ke depan. Pergi balik ke bawah. Jangan bersentuh tapak tangan, sebab nanti kamu nak sapu tangan kiri pula. Okey, seterusnya tangan kiri. Kamu sapu daripada siku turun, ataupun daripada depan ni kamu sapu ke belakang sampai siku, pusing sampai bawah. Jangan bersentuhan tapak tangan dengan tapak tangan. Okey, faham ya semua? Okey, yang ke-8 tertib. Apa itu tertib? Dah banyak kali dah Ustaz sebut. Tertib tu adalah mengikut turutan. Mesti ikut turutan. Daripada pertama niat, kedua tekap debu, ketiga tipiskan debu, keempat sapu muka, kelima tekap debu, keenam tipiskan debu, ketujuh sapu tangan kanan dan kiri hingga siku. Ingat, ni tak boleh bersentuh
Tapak tangan dengan tapak tangan. Ni tapak tangan dengan tapak tangan pun tak boleh sentuh. Ini pun sama. Tapak tangan dan tapak tangan tidak boleh sentuh. Itu adalah masuk tertib, ikut turutan. Tak bolehlah tangan dulu lepas tu muka. Mesti muka dulu baru tangan. Muka dulu baru tangan. Itu adalah tertib, ikut turutan. Faham ya semua? Ustaz harap kamu faham apa yang Ustaz sampaikan hari ini. Sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Ustaz harap kamu semua faham cara-cara untuk mandi wajib. Cara mandi wajib senang saja, ada dua. Cara pertama, kamu niat. Cara kedua, kamu ratakan air ke seluruh badan. Pastikan kulit-kulit kamu semua kena air. Bawa dalam-dalam kepala kamu tu, rambut kamu tu semua kena air. Okey, faham? Sekiranya air tak ada, barulah kamu boleh tayamum. Bukan suka-suka kamu pilih tayamum, tak boleh. Sekiranya betul-betul tak ada air, baru tayamum. Kamu kena cari dulu punca air. Kalau betul-betul tak ada dah air, tak jumpa air, pergi sungai pun sungai kering, pergi laut pun laut kering, kamu boleh bertayamum. Faham? Okey, sekian saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.